ويسر لي أمري بسم الله ما شاء الله لا شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسلك الشيء بسم الله ما شاء الله ما كان بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم افتح علينا في قلوبنا آمين واجعل الرحمن قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين ya rabbal alamin. Nah, kita ni pengajaran yang keluar pada kita 30 asal ke meh? 32 dah. Buka surat 77 Pak. Dah. Pengajaran yang ke-32 berkata oleh Allah Ta'ala, Hei anak Adam, dengan sekira-kira qada kasihmu kepada dunia itu, dengan qada mana hak muduk rasa kasih dan cinta kepada dunia itu, aku keluarkan akan kasihmu kepada aku daripada hatimu. Jadi bila kita boleh faham sininya, banyak mana kita kasih kepada dunia, maka sedikitlah kita kasih kepada Allah. Kerana apa? Kerana banyak mana yang kita kasih pada dunia, Allah Ta'ala keluarkan sifat kasih kita kepada Allah Ta'ala. Nampak guna dengan sekiranya qada kasihmu kepada dunia itu, aku keluarkan kasihmu kepada aku daripada hati. Banyak mana yang kita kasih kepada dunia, maka Allah Ta'ala keluarkan sifat kasih kita kepada Allah Ta'ala. Mana kalau kita faham situ kok, kalau orang semata-mata kasih kepada dunia, maka di dalam hati tidak ada sikit habuk kasih kepada Allah Ta'ala. Habis. Lagi pula dan lagi pula kata maka bahasanya kerana lah fa sini apa panggil fa fi quwwati ta'allah. Kerana apa Allah Ta'ala keluarkan? Ada mana? Kerana bahwasanya aku tiada aku himpunkan akan kasih bagiku dan kasih bagi dunia, tak himpun takluk pada tiada himpun di dalam hati yang satu. Ni. Jadi Tuhan tak boleh. Ya gue dah. Mana kalau kita sebut kata aku kasih dunia dan Allah, sebenarnya tu sebab kasih dunia dengan Allah bagai tak boleh beri, tak boleh beri. Kalau kasih dunia mesti tak kasih Allah. Kalau kasih Allah mesti tak kasih dunia. Sebab tak boleh berhimpun di atas hati yang satu. Sebab ketika khatib sedang membaca khutbah, tidak disuruh kita membaca Quran, tidak disuruh kita berzikir, tidak disuruh kita selawat. Kerana apa? Kerana hati kita tak boleh bertumpu di atas satu kan balik ibadat. Masa tu ibadat yang paling aulah ialah dengan khutbah. Tapi bila orang tak faham, dia pergi sebab subhanallah. Orang duduk dia duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati tidak boleh tuju di masa yang sama di atas dua perkara. Nah, tu kesilapan orang kita. Sehingga dia menggerebekkan pergi wasabah duk zikir. Bukan zikir dia lebih derah pula. Itu tak kena cara. Ya ke tak? Kerana hati kita tak boleh berhimpun pada satu masa nak buat ibadat yang sama. Bukan masa tu juga ditutup kita ibadat hanya dengan khutbah. Betul? Silap. Supaya ada sungguh-sungguh orang duk ngajar dengan dia duk lepas wasabah subhanallah. Jadi tak kena. Ketika orang tak ngajar, dia sakut dia ni. Tak ngajar, sakut dia ni. Start bismillah kot je. Ambil sampai ya. Allah. Hak fardu ain tu dia terlupa, hak zikir tu jadi gak kalut dengan masa nak ngaji. Jadi masa tak kena ke mana, tak tahu bro. Kalau hak jenis lagu ni kok. Gulung-gulung roti canai hak kosong semua mulut mata Arab. Biasa dengar, bukan so guna mulut. Tu tak kena cara. Ingat balik deh. Masuk kita dah berarti molek. Hei anak Adam, warokkan olehmu. Cerah warok.
Warung kau ulemu tu. Warungnya tak kecak anu dia. Warung Sebab apa suruh warung? Supaya elak pada warung. Supaya engkau kenalkan akan daku, kenal akan Allah Ta'ala. Nak kenal Allah, mana kena duduk dah atas sifat warung. Dah kalau jadi tak warung, payah nak kenal Allah Ta'ala. Merah. Bish. Dan kembali olehmu kepada aku, supaya engkau lihat akan daku. Kliklah kalmu kepada aku, supaya engkau lihat akan daku. Kembali, boleh juga dipakai akan maknakan taubatlah olehmu kepada aku. Sebab setengah daripada makna kembali ialah taubat. Kembali olehmu kepada aku, mana taubatlah olehmu kepada aku, supaya engkau lihat akan daku. Supaya kita lihatkan Allah Ta'ala di akhirat dengan keadaan nikmat. Bukan lihat mereka. Ada makna dia. Dan suci olehmu akan amalmu daripada riya, daripada sifat riya. Sucikan amal kita, bersihkan amal kita daripada sifat tidak. Sebab apa? Kalau aku selesai dan selesaikan olehmu itu itara. Dan selesaikan olehmu akan dirimu bagi berbuat ibadat akan daku. Selesai supaya sampai engkau kepada aku. Ada. Sebab ya ditutupkan kita sebelum daripada semaya suruh selesai dulu. Kira mana selesai kerja-kerja dunia sebelum daripada kita nak buat ibadat. Setengah daripada seperti ibadat semaya. Selesaikanlah kita dulu apa hak kita duduk saku baru masuk pada semaya. Sehingganya di dalam bab bertolak-tolak hadas Yesus selesai dulu. Tengok dia. Kita nak kecing, nak berok. Kalau kita tak maya dulu, barulah apa nama kita maya dulu. Lepas tu, pak kita kecing Jadi maya kita pun tak ke mana dia tak? Kalau kita kecing dulu, lepas tu sudah kecing balik kita maya, tak ada apa Ni duduk tengah dalam maya pun nak kecing, nak berok. Lepas tu, hati kita pun duduk sakut situ. Selesai kita. Tapi kita tak. Kita buat rupa semaya ni sebagai jadi tempat cari benda hilang. Anak kecil tak apa, tak nak masuk maya dah. Wah Allah, buat akbar tu beres. Gamah lalu dah. Tak ni turun kereta, tak nak kereta atas peti ke, lepas tu anak mai, ya. Hilang tu. Dia panggil semaya sebagai lewat tempat bagi cari mata benda, mata silap. Habis. Gila-gila. Dan lagi pula Tuan Syekh kata lagi, selesai. Supaya sampai akan kepada dan suci kau olehmu akan amalmu daripada sifat riya. Supaya apa? Ilat pada suci. Supaya sampai kepadamu kasih kepada Allah Ta'ala. Bila kita buat ibadat bukan nak tunjuk ke orang, mesti kita jadi kasih kepada Allah. Tapi kalau kita buat ibadat tujuan nak tunjuk ke orang, makna kita kasih amal kita supaya orang lihat. Bukan supaya Allah lihat. Kalau supaya Allah Ta'ala lihat, makna kita kasih supaya Allah Ta'ala lihat, makna kita tak mahu orang nampak. Tapi kalau kita buat ibadat supaya orang lihat, maknanya kita buat ibadat kita berkongsi. Kongsi tak boleh terima. Wow. Lepas tu lagi. Lepas tu kata, dan selesaikan olehmu akan dirimu dengan menyebutkan akan daku. Supaya aku sebut akan dikau pada segala malaikatku. Selesai hati kita hanya disebut kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala sebutkan nama kita pula pada malaikat. Tengok Uwais ke? Uwais Al-Qarni ke? Uwais kan era. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada malaikat. Nama-nama dia kerana kerana orang yang buat baik kepada ibu bapa. Tengok baik sangat buat baik kepada ibu bapa. Pikul ibu dia mari pula tu bayar nak buat haji ke? Tuai pula jadi bala. Bila doa depan Kaabah siap bala ya, tapi tinggal sedikit dah. Soalan kata sama sangat duit 20 sen, 50 sen supaya jadi tanda asal je orang bala. Tapi nama dia tu siapa malaikat terkenal. Kalau Ta'ala mencerita nama seorang. Orang di zaman Rasulullah tak ada temu Rasulullah. Tapi zaman tu lebih. Tapi bila berlaku di Khalifah Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar pernah pula bila dia datang mari Sayyidina Umar suruh doa. Tak usah. Mana terkenal nama dia. Namanya Uwais. Ngerok. Lagi.
Hei anak Adam, kerana apa engkau kata Allah Ta'ala, padahal di dalam hatimu lain daripada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, mi goreng pula. Jadi tu la ilaha illallah, tapi dalam hati dia tu lain. Ya ke tak? Kita ni hidup atas tiga lah. Kurangnya la ilaha Allah Ta'ala jua Tuhan aku, makna la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang sembah dengan sebenar malaikat Allah. Bila kata dengan lama la matluba illallah, tidak ada yang ditutup malaikat Allah. Bawa naik lama-lama lagi la maujuda illallah, tidak ada yang ada malaikat Allah. Tiga. Dalam kita ngatik ni je tak? Ya kena ada tubiklah hasil tiga. Tidak ada Tuhan selain malaikat Allah. Tidak ada yang disembah malaikat Allah. Tidak ada yang ditutup malaikat Allah. Tidak ada yang sengotik malaikat Allah. Tapi hak juru ayat pun tak hadir juga. No, hak juru ayat pun demo ayat dah awal-awal. Tak kami kan tak siap aku dah. Siap lalu asal ngatik pun jadi duduk nampak kok kambing. Habis dia tak. Bish. Bermula bimbangmu, rusingmu dan cita-citamu, ayammu tu duduk lagu tu bro. Bimbang dan cita-citamu bro. Ya bahasa itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Bimbangmu, cita-citamu duduk daripada Allah. Dan engkau harap akan yang lain pada Allah Ta'ala. Dan engkau takut akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Jalan kita ni. Cita-cita kita lain lakon. Dan jikalau engkau kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar kenalnya kena Allah. Kalau sengotimu kenal Tuhan sungguh, jira nacaya tiadalah cita-citamu akan yang lain daripada Allah. Kalau orang tu kenal Allah Ta'ala sungguh dia tak akan cita-cita hak selain daripada Allah Ta'ala. Ya ada setengah orang dia panggil mabuk dalam makrifat kan. Dia panggil mabuk dalam makrifat kan tak? Mabuk di dalam kenal Allah. Orang siapa situ tak apa. Dia panggil mabuk dalam makrifat. Berzikirkanlah kamu kepada Allah sehingga orang kata mu gila. Mabuk dalam makrifat. Mabuk di dalam kenal Allah. Tapi manusia gila. Berzikir siapa tak gilanya kata okey. Tapi dia ni duduk dalam mabuk makrifat, mabuk dalam kenal Allah. Kau zikir kau sedar. Orang kata kau gila, ya kau sedar. Tu. Balik weh. Tapi balik jangan balik, lama tak ada sudah pondok itu. Tak kata orang main gila dulu, dah ada okey. Jangan. Tapi nak ayat kata orang ahlillah gitulah. Berzikir kamu, sebut kamu akan Allah Ta'ala sehingga mabuk kamu di dalam makrifat akan Allah. Nabi di situ dah. Dan lagi pula dan dia kata Allah sudah kenal anak dan bish. Dia kata kalau Ta'ala dan jikalau akan kenal Allah Ta'ala dengan sebenar kenal, nescaya tiadalah cita-cita akan yang lain pada Allah. Dan tiada engkau takut akan yang lain daripada Allah. Jadi bila kita kenal Allah Ta'ala semati, kita tak takut selain daripada Allah Ta'ala dah. Lepas tu Cik nak tanya Cik, kalau nampak atu lagi tak Cik? Lari. Sebab apa Cik? Jawab boleh tak? Takut atu kena lari, takut Tuhan kena mari. Takut atu kena lari, takut Tuhan kena mari. Makna? Mari masjid, mari belajar, mari ngaji. Baru kena. Betul tak? Ni takut atu masuk dekat kau berat tak? Takut atu kena lari. Takut Tuhan kena mari. Mari belajar, mari ngaji, mari masjid, mari buat amal. Baru kena tu orang panggil takut Tuhan. Tak? Ni takut Tuhan pun lari juga. Takut ke atas pun lari, takut Tuhan pun lari. Masjid pun tak dimari je ke tak? Ngaji pun tak, amal pun tak. Tu berat lah. Gadah juga tak? Habis je. Dan lagi pula Tuan Syekh kita kata lagi, dan tiada engkau gerakkan akan lidahmu daripada menyebut-nyebut yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia tak akan sebut lah lain pada Allah kalau dia dikasih kepada Allah. Dia akan sebut kepada Allah Ta'ala sama masa dia. Maka bahasanya berlambat terbimbe dengan yang lain daripada Allah itu, dia kata apa tu? Tutur tak? Tutur segala mereka itu tak? Segala orang yang berlambat terbimbe selain daripada Allah tadi, tutur tu tutur yang sangat dusta. Maknanya bercakap yang sangat menipu lah. Jadi kalau kita kecek aja tak?
Jadi berlama teh duk bimbel ku lain, duk kecek ku lain tu, maknanya tutu yang sangat menipu lah, dusta sajalah. Kita ke sini. Habis, hei anak Adam, jikalau engkau takut akan neraka, seperti engkau takut akan apa? Hello. Sebut kata apa takut, bimbelnya dah. Buku apa ni takut je. Nah, dia jawab je kalah. Nah, caya aku tolong akan dikau. Kalau mu takut neraka, supaya mu takut Allah Ta'ala tolong mu. Daripada sekira-kira tiada engkau ketahui. Ya. Takut sungguh ke neraka, Allah Ta'ala akan tolong. Supaya orang takut kepada apa-apa. Orang. Bimbang Allah Ta'ala akan tolong. Supaya orang takut ada apa-apa kan. Yang tak rela diri dia apa-apa tu. Yang kacau aku bilang. Kacau nak biar ada duit, we ada makan, we ada tempat tidur juga. Sebab yang takut. Maka orang takut ke neraka, dia kacau amat. Mana kata? Kerana lewat jual kubah dulu kau. Ada. Ada lah. Muka duduk pun kubah, jual kubah dulu. Ada. Apa. Ada. Tapi jangan awak mari support malah lah. Sedekah kubah curi dah. Tak boleh buat. Ada situ lagi situ. Ada. Habis itu ya. Nasjaya Allah Ta'ala tolong dah. Bish. Dan jikalau engkau gemar akan syurga, kalau muni nak kepada syurga, seperti engkau gemar akan dunia ni lah. Bandingnya supaya kita gemar ke dunia, okay? Ada. Buta mata hati semata. Jawab dia, nasjaya berbahagialah engkau di dalam dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Bahagia. Bahagia dunia akhirat, kalau orang ni ia gemar nak kepada syurga. Makna dia kacau amat. Allah Ta'ala akan bagi dunia pun bahagia, di akhirat pun bahagia. Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Ta'ala wahyu kepada dia, Sulaiman, aku nak beri mu pilih 3 perkara. 1 harta, 2 kerajaan, 3 ilmu. Nabi Sulaiman Allah Ta'ala wahyu tak? 1 harta, 2 kerajaan jadi raja, 3-nya ilmu. Mu pilihlah, ambil mana-mana. Kalau mu ambil harta, maka mu akan kaya lebih daripada manusia. Kalau mu ambil kerajaan, maka mu akan jadi raja lebih daripada raja mana-mana. Kalau mu ambil ilmu, maka mu sebagai orang yang berilmu. Maka Nabi Sulaiman pilih ilmu. Bila Nabi Sulaiman pilih ilmu, 2 kali lagi tu hari belakang. Bila dia pilih ilmu, harta pun Tuhan bagi, dah kerajaan Tuhan bagi. Tapi sekiranya kalau Nabi Sulaiman pilih harta dan kerajaan, ilmu Tuhan bagi kat tu. Sebab seolah kata ilmu tu ia tak berlama dengan harta. Kalau tak harta dulu, ilmu ia tak berlama dengan kerajaan. Malaikat tak ilmu depan, baru hak lain mari tupai. Tengok Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada sejarah dia. Habis. Dan lagi pula, dan jikalau kamu sebutkan akan daku, buat zikir lah apa kita ni tak? Puasa berapa kali putus dah ni? Tak, aku buat zikir. Seperti menyebut-nyebut oleh setengah kamu, akan setengah kamu lah. Supaya kita sayang kita, hak kita gapak, gawe kita, hak kita macam kita sebut sama dia. Tak tanya. Tak, mana sihat kau? Guru. Supaya kita sebut Allah Ta'ala sama. Nasjaya, jawab nasjaya. Memberi salam atas kamu oleh malaikatku pada pagi-pagi dan petang-petang. Malaikat dia beri salam sama. Mana malaikat duk ucap kesejahteraan di atas dia. Ucap selamat. Selamatkanlah orang ni, selamatkanlah orang ni. Sebab dia sebut nama Allah Ta'ala. Sabahan wa masa'an. Pagi dan petang seperti hak Ibn Nawawi dia sebutlah. Zikir pagi, zikir sabah dan zikir masa, zikir petang. Apa kita zikir pagi ke apa, dia bagi lah. Kedai mek munuh. Dia kata kedai mek meyuh dah. Kita ada dah zikir dia lah gitu. Tapi zahir kak nada lah kita kata. Tapi kalau Malaysia ni bukan payah sangat, tapi ya ada orang Malaysia ni lepas pada mai subuh ni orang ada nak datang nak sekolah. Mungkin ya zikir atas motor atas kereta lah syarat. Dia ke situ lah mungkin ada. Kalau lepas asar pula mungkin lebih. Nak lek. Iya. Tanah tu. Tanah tu. Ada situ kan kami lagi. Ada situ lagi. Ada sikit. Masak sikit. Ada. Kena buat lah. Sebabnya apa nama ni? Makan ni bagi perut ni kita akan isi berapa kali sehari.
Makan ni perut habis siapa kali sehari? Aku enggak apa-apa. Dah lah hak raya ingat. 5 kali. Makan ni ruh apa kali sehari? Makan ni ruh. Makan ni ruh ni ngaji agama, buat amal ibadat, zikir bagi peserta makan ni ruh. Jadi makan ni ruh ni ia kena lebih banyak daripada makan ni perut. Kalau orang banyak makan ni perut, maka yakin kurang makan ni ruh. Kalau orang tu banyak makan ni ruh, yakin kurang makan ni perut. Sebab dia dua ni dia tak boleh beripung memang. Sebab bila dia kenyai perut, yakin tak ada makan ni ruh. Tidur. Tak buat amal, dia malah. Tapi kalau orang kuat sebelah makan ni ruh, yakin kurang sebelah makan ni perut. Kerana apa? Kerana bila makan ni ruh tu duduk dalam ibadat yakin patah makan ni perut. Kerana perut, makan ni perut menghalai pada ibadat. Aku nak tak dulu orang. Faham apa kali sehari faham? Kau minum minyak lain lagi tu. Tapi nak tak kena ada pipi dah. Pipi tak apa dia makan tak banyak. Dah, tak banyak. Pergi mau agak tak banyak dah. Jadi buat amal ni kuat makan ni ruh dah. Ni hak ngaji lah, lagi dah. Ambil di situ. Dan lagi pula Tuan Syekh kita sebut lagi Haji dah. Tuan Syekh sebut lagi. Dia kata saya kira. Dan jikalau kamu kasih akan berbuat ibadat bagiku. Kalau ni mu kasih kepada Allah buat ibadat bagiku, seperti kamu kasih akan dunia, nescaya aku permuliakan kamu seperti kemuliaan anbiya dan aulia. Kalau mu kasih kepada Allah Ta'ala buat ibadat, Allah Ta'ala akan mulia supaya mulia orang Nabi, supaya mulia orang wali-wali. Boleh apa yang Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Seperti orang kani bagi Nabi Sulaiman min aulia illah Asif bin Barkhiyah Asif bin Barkhiyah orang kani wazir bagi Nabi Sulaiman min aulia illah daripada wali Allah Ta'ala ya. Tapi jin ifrit pun haluh dengan dia. Jin hok besar pun haluh dengan dia. Sebab dia masuk pada orang yang Allah Ta'ala kasih kepada dia. Sehingga kelebihan dia apa nama ni, Nabi Sulaiman akan suruh dia bila jin tu tak boleh buat, tapi dia boleh buat. Mana manusia ni boleh mengatasi di atas jin lagi bila manusia tu buat amal yang kuat sehingga sampai tahap yang seolah-olah jadi aulia, seolah sampai tahap buat tinggi pula. Bish. Dan lagi pula. Bish. Dan lagi pula seperti, dan jika adalah pekerja itu seperti demikian, mana supaya munduk kasih dalam lagu tu, maka janganlah kamu cenderungkan. Dan jika adalah pekerja itu seperti demikian, yang demikiannya tersebut tadi daripada nasihat Pak kita dah. Maka janganlah kamu cenderungkan akan hatimu kepada mengasihi akan dunia. Jangan cenderung hati kita pergi kepada kasih akan dunia. Maka lenyap itu hampir, lenyapnya lenyap dunia. Hilang dunia ni hampir dekat dah. Ya, dunia kita ni hampir dah. Sebab kalau kita tengok di segi alamat alamat ni banyak hampir dah. Ya dah. Hampir dah alamat kata nak kiamat. Tengok pada alamat yang besar nak kiamat ialah tak ingat. Macam kita temu. Faham tak? Faham? Tengok daripada alamat yang terbesar nak kiamat ialah wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamat besar wafat Nabi kita menunjuk kata nak kiamat ni. Wafat Nabi kita adalah menunjuk kata hampir nak kiamat dah. Allah tu main kapur lah. Kalau baca pun dah gini. Buka. Terus tengok pada alamat kiamat. Dan nikmat bagi dunia hilang tak dapat tiada. Makna mesti akan hilang. Nikmat dunia lama mana jaga tak? Orang kaya pun boleh pun tak ada lama. Buat umur siap tak ada duduk. Banyak lagi nikmat-nikmat yang kita kata dunia ni ia akan hilang. Nikmat dunia
Muka barang sama tara dah. Orang tahu belakang kalau orang mukmin kata nikmat dunia akan hilang ni. Tapi sebab apa dia kacau kejar juga ni. Sebab apa dia kacau kejar juga ni. Nah, sebab dia nampak kata dapat, dia tak nampak sebelah hilang. Dia duk nampak dia dapat, dia tak nampak sebelah hilang. Dah tu dia kacau kejar, dia tak nampak sebelah hilang. Dia duk nampak sebelah dah dapat. Jaga tak? Bila dia dapat sebelah hilang. Orang umur 63. Anak pun tak ada. Bini pun tak ada dah. Jaga tak? Letak lagi anak duit. Orang umur 63. Anak pun tak ada. Bini pun tak ada. Letak lagi anak duit. Kalau kita tak pada adat, dia letak tu juga apa? Bukan udah kek orang. Dia berasa kata dia makan lagi. Kalau duk rasa nak ikut orang ni, dia tak letak dah. Baik yang dia beli tu jamu orang selalu. Dia duk rasa kata dia makan lagi. Padahal dia tu umur dia pula ni. Hingga esok kali nak mampu pula kita tu. Sebenarnya dia kena pergi tempat orang beli kain kapel, tepuh lung. Batu nesel lagi. Tapi dia duk rasa kata dia makan dah. Makan lagi. Allahu Akbar. Ada dunia. Pengajaran yang ke-33 berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memudah-mudah akan sembahyang, buat mudah-mudah dengan sembahyang, maka setengah ulama mentafsirkan bermudah-mudah dengan sembahyang. Satu, sembahyang tak cukup rukun syarat. Dua, sembahyang luar waktu. Setengah ulama ia tafsirkan bermudah-mudah semaya. Satu, semaya tak cukup rukun syarat. Yang kedua pula semaya ni di luar waktu semua. Atau akhir waktu tapi tak ada niat nak takhir. Allah. Ada berat lakon. Tak lakon tak cukup rukun syarat. Semaya luar waktu. Atau tu akhir waktu dengan tidak niat nak semaya akhir. Tu lepas dengan lagu tu. Jadi satu masalah juga lah kalau kita tengok lah. Pertama, akhir-akhir zaman ni kau orang teno, orang tak semaya zuhur pak kerja meh. Nanti kelik maya lepas asar dulu, pada lalu. Zuhur dalam waktu asar. Tanya bila apa tak semaya lalu zuhur dah nu. Di hopi di hospital sebagainya. Pira? Dia kata saya ikut makeup. Saya ikut lecu. Tu sudah. Ada tempat rugi juga bila kita nikah dengan orang pakai make-up dengan lecu. Kalau kita beli nikah dengan orang tak pakai make-up macam sendiri, tak nak ambil wuduk, ada benda mikir make-up. Ya tu make-up mahal tu. Rasa agak beli tak? Bisa. Dan lagi pula dan menghina-hina akan dia akan sembahyang. Ni tengok dah. Menghina-hina pas sembahyang pula. Buat pun Allah tak tahu ke mana dah. Jawab pada siapa? Nanti diseksa akan dia akan pada siapa oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksa. Dah 15 seksa ni ada sebut je lagu mana? 6 badan pada 6 di dalam dunia, 3 pada ketika mati dan 3 pada ketika di dalam kubur dan 3 pada ketika bertemu dengan Tuhan. Jadi hadis ni kalau kita cek molek ya bukan hadis sahih lah. Tapi hadis ni boleh kita pakai supaya kita nak tarhib wa targhib dan sebagai kita nak menakuti pula. Nak menggemar orang buat ibadat dan kita nak menakuti orang di dalam ibadat semaya buat mudah-mudah. Walaupun bukan hadis tu bukan hadis sahih dah. Tapi bila kita royak benda lagu ni membawa kepada orang terbuka pintu hati. Ya kadang-kadang kita payah kok. Main nak apa ada dok ya dia fikir gitu dah. Jadi tidak terbuka. Hak buku hadis sahih atau doa yang tersuku sebab lah ni bukan kita nak ayat hukum. Lah ni kita nak orang dapat nasihat pengajaran agama supaya boleh buat amal. Ada pebab hukum, iyalah kita kena cek lah. Hukum halal haram, tetap hadis. Doa kita kena bakal sahih. Hak ni bukan hukum. Agak lagi. Dia katakan tu. Tengok sini dah. Tengok molek. Dia katanya maka bersahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata sahabat Rasulullah, maka apa seksa yang mengenai akan dia akan orang tinggal semaya tadi di dalam dunia. Maka sabda Nabi pertama mengakak oleh Allah Ta'ala
berkat mana mengakak Allah Ta'ala akan berkat daripada umurnya, umur dia tinggal semaya. Allah Ta'ala mengakakkan berkat dalam umur. Maknanya kan, walaupun umur banyak situ tapi kebajikan kurang. Berkat pada keberkatan dalam umur tak ada. Walaupun umur banyak ni, tapi amal kebajikan kurang kerana tak ada berkat dalam umur. Kadang-kadang orang ni berkat dalam umur tak banyak, tapi amal tu banyak. Mati umur 30, tapi nisbah amal 100. Dia panggil berkat dalam umur. Kerana dia isikan ibadat dalam umur dia nak kena. So, yang kedua ni, Fatimah nak merah. Yang kedua pula ni, mengangkat oleh Allah Ta'ala akan berkat daripada rezekinya, rezeki orang tinggal semaya. Tuhan akan berkat pada rezeki. Tak. So, Allah kata kalau ada pun tak cukup. Macam mana? Allah Ta'ala mengangkat berkat. Makna ada banyak pun tak cukup. Ada sikit sama tu. Pucuk ni. Pucuk daripada tak ada semaya. Atau buat main-main dengan semaya. Boleh ikan cuma ni pun tak cukup. Boleh hayal cuma ni pun tak cukup. Tak ada barakat. Ada pohon. Ada barakat kan? Ada sikit pun boleh makan orang ramai. Seperti hak berlaku Gali parik Khandaq Nabi ke seorang sahabat bagi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mari nyak-nyak basic hamba ni. Ada semelih anak kambing. Roti ada pun 4-5 putih. Rasulullah pergi hamba lepas ni pergi makan hamba. Nampak Rasulullah penat. Kerana apa? Kerana masa tu batu hak besar tak ada siapa tolak cokeh tak pergi berlaku. Pakak tu pisau tu bila Nabi pergi tolak pergi. Lepas Nabi tengok Nabi penat menggodok kerja. Nabi kerja supaya ramai-ramai. Bukan kata boh duduk di atas. Gitu. Dah. Kerja. Maka dia rayak kepada Rasulullah. Rasulullah kata tak apa. Dia rayak kepada Nabi. Dah orang kakak Nabi 3 orang. Nabi pakai kakak seorang. Awak kita ramai-ramai. Dia memadah suruh makan nasi. Tak ada apa. Kawan ni tak ni bunyi lagu tu. Kelik cepat-cepat rayak ke bini. Apa-apa orang. Kena demo kena tambah banyak. Kita nak rayak 2-3 orang. Nabi rayak berlaku. Kalau kau Nabi tak kena sebab buat ramah. Dia mau panggil buat kita saja. Tak kena. Bila lagu tu kawan ni kenali belalu. Anak kami seekor garak je kami seekor 4 orang 5 orang. Anak kambing tak ada apa. Masuk makan. Masuk makan buat roti, masuk makan buat roti, masuk makan. Nabi tanya, Allah kateh tu. Akak kateh mau jemput makan habis. Nabi tanya pula, Allah kateh tu. Akak bagi pula. Siapa pak kateh? Kali yang kelima, ambil kateh mari tu. Gue umur kata ya Rasulullah, kami ni ada apa kateh? Ambil ada apa kateh? Nabi kata ada pak ke? Oh ada kata ada pak para Rasulullah minta ayat kelima mana nak ada ya tu. Kalau mu tak tanya mu tak jawab mungkin cebok ada lagi. Tapi kerana mu tanya ayat gitu tak ada lah. Oh Allah silap ada kata doa silap. Tapi no ayat berkat cukup. Tu lah. Kak boleh tak? Paling jangan tanya gitu boleh. Dia makan tu lah dah. Dia panggil tak berkat dalam umur rezeki. Ketiga, mengangkat oleh Allah Ta'ala daripada orang tinggal semaya atau bermudah-mudah semaya tadi akan tanda segala orang yang soleh. Mana tanda orang yang soleh ni pada dahili lah. Pada dahili ada tanda orang soleh. Jadi bila orang tak semaya atau bermudah-mudah ni Allah Ta'ala buat tak ada orang soleh pada dahulu. Tak ada. Ingatlah, berak. Kita ni masuk pada orang semaya. Jangan bermudah-mudah dengan semaya. Mudah-mudahan kita masuk pada orang yang soleh. Walaupun manusia tak nampak, tapi malaikat Allah Ta'ala nampak. Ini orang soleh. Bila? Dan lagi pula keempat, tiada bahagia daripada Islam. Allah ni saya tiada bahagia daripada Islam. Mana tak ada habuai daripada orang Islam kan. Apabila tak ada habuai daripada orang Islam, maknanya kepada habuai orang kafir. Kalau kita kecek dengan cara mudah lagi kok, tak ada tempat di alam syurga. Atau kita kecek mudah lagi. Tak ada tempat dalam syurga. Bila tak ada tempat dalam syurga, mana tempat je kat ni kan? Ngako kita kecek mudah pasal gitu. Tak ada habuai pada Islam. Bila tak ada habuai Islam, mana kafir. Pasal kecek mudah lagi, tak ada tempat dalam syurga. Ikut. Maka ditakwil lah oleh ulama pula kata tak ada bahagia daripada Islam, yakni tak ada bahagia yang sempurna dalam Islam. Nah, ditakwil lah. Ditakwil yakni tidak ada bahagia sempurna di dalam Islam dengan bahawa
jikalau dapat masuk syurga pun tapi syurga yang terkebawah. Faham tak? Jikalau dapat masuk syurga sekalipun, nescaya syurga itu terkebawah. Masuk syurga. Tapi syurga apa? Bawah. Apabila manusia, Allah merak nak kepada hak tinggi-tinggi lah kau. Tu tahu lah. Bish. Jadi molek dah. Dan lagi pula. Mati molek ego dah. Dan lagi pula kelima, tiap-tiap amal yang perbuat ia seorang tadi akan dia akan tiap-tiap amal daripada segala amal kebajikan tiada diberi pahala atasnya atas tiap-tiap amal. Ni hanya. Kalau buat muda-muda dengan semaya tak belajar tak gapo, amal hak lain ni nak gantung tak boleh. Merok. Seolah kata bila tak ada tiap pun demo nak ikat gapo, ikat wata gapo nak belah tak boleh merok. Tak lekat. Kata apa nama Imam Sya'rani dah. Imam Sya'rani kata orang buat amal dengan cara bermudah-mudah dengan semaya supaya dengan orang buat umuh dengan susu kering. Ibarat ya tak? Orang buat amal dengan cara tak maya atau bermudah-mudah dengan supaya orang buat amal dengan susu kering. Maknanya gapuh ke? Cocok pah patah, cocok pah patah. Gebah tu gako. Ibarat pada kata kan? Ibarat kata tak kukuh. Soalnya kata duk tunggu nak butuh je. Bila ujian mai cari. Ibarat Imam Sya'rani kata supaya orang buat amal dengan susu kering. Ya tak? Beda situ tak? Dan lagi pula dia kata ke 6, tiada diangkat akan baginya bagi seorang bermudah-mudah dengan semaya tadi. Allah Ta'ala tak akan doa orang tinggal semaya atau bermudah kepada langit. Dia tak akan. Maknanya doa orang bermudah dengan semaya atau tak semaya ni pintu langit tidak terbuka. Pintu langit tidak terbuka untuk menerima amalan dia. Tak terbuka. Walaupun dia buat amal banyak sekalipun, ni sahabat kita kena jagalah semaya kita orang ngaji, kita gapo pakat-pakat jagalah. Betul. Pakat-pakat jaga. Kalau boleh kok janganlah. Tak ada pun kena duduk dalam waktu ni gapo kena jaga. Habis. Dan lagi pula maka berkata sahabat Rasulullah, apa seksa yang mengenai akan dia akan orang ni pada ketika matinya, mati orang ni lah. Maka sabda Nabi SAW, mati ya orang ni hal hinu, mati orang ni di dalam hinu. Merok mati kadang-kadang mati di dalam hinu ni kita boleh tengok lagu mana. Contoh kata mati dalam maksiat. Hinu tak? Dia panggil mati dalam hinu seumpama mati dalam keadaan bermaksiat. Botol agak duduk di tangan. Ping mati. Botol gapo lagi duit judi. Main pak judi. Paling mati. Tu menunjuk di atas mati dia tu mati dalam hinu. Allah Akbar. Duk dengar asal lagu tak ni, mati tak. Memanglah demo nak betul orang gapo. Cuma banyak lagi cara daripada tu ke tak. Pasal anasik dan sebagainya lah. Pada mau kata anasik sekarang ni pun alat muzik juga. Tak, betul. Anasik sekarang ni pun alat muzik juga. Lah, kita cari alat-alat yang tak jadi haram lah. Kita katanya supaya Yusuf Qaradawi kan Yusuf Qaradawi dia kata tak haram lah beberapa alat muzik. Tapi moga Yusuf Qaradawi pun kalau tak silap kita je bukan mazhab Syafi'i pun dia makan. Dia makan Hanafi sebab Hanafi ni yang banyak ke alat muzik ni harus. Betul tak? Jadi kita kadang-kadang kita tak faham. Kita akhir waktu ni tengok fatwa daripada ulama. Kita tak faham dia tu mazhab mana. Dan dia ada banyak pendapat mana. Kita orang bermazhab Syafi'i. Kita jadi susah lah. Walaupun benda tu khilaf lah. Tapi akhir boleh kita jangan terlibat. Gerak. Kak nak mayah nana boleh lah. Kita tahu tak. Dan mati ia seorang daripada lapar lah. Mati di dalam keadaan lapar. Dan mati ia seorang ni pada dahaga di dalam keadaan dahaga. Dan jikalau diruskan akan seorang dengan air sungai yang di dalam dunia nescaya tiada memuas ia seorang ni akan tiada memuas ia air tadi ni akan dahaganya dahaga seorang tadi. Maknanya air sungai tadi tak akan memuas dahaga kan. Jadi habis. Betul dah. Berkata sahabat Rasulullah, apa seksa yang mengenai akan dia akan orang ni di dalam kubur orang ni?
Maka sabda Nabi pertamanya memicikkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Mesepiklah. Tak? Oleh Allah Ta'ala atas orang ni pula. Apa dia tu? Akan lialah haknya. Lialah hak dia orang ni. Dia ada kubur dia. Allah Ta'ala akan jadi sepik untuk dia. Memang tak ada. Keduanya, mengkelam ia. Tak? Ya Allah Ta'ala atasnya atas orang bermudah-mudah mengkelam, menggelap lah atas orang bermudah semaya di dalam kuburnya, kubur orang bermudah-mudah semaya dalam kuburnya tu hewak we gelap. Baik dah terhadap kubur semaya kita bakal jaga-jaga. Ketiga, mewakil oleh Allah Ta'ala akan seorang malaikat yang mengazab ia seorang malaikat akan dia akan seorang ni hingga hari kiamat, sampai hari kiamat. Duduk Allah Ta'ala akan azab sama orang ni rak. Tu tak semaya. Dan mengersi oleh Ta'ala atas orang ni di dalam kubur ni jaga akan suatu ular yang besar. Bermula nama ular besar ni nama Syuja'ul Aqra. Ala terjemah muda-muda garak. Yang berani, lagi pula yang kepala bergerak. Ular berani, lagi pula kepala bergerak. Tu dalam. Dia sama hidup. Bermula dua mata ular tadi daripada api. Dibuat daripada api. Dua mata ular hak duduk dalam kubur tu nak seksa orang tak semaya ni daripada api, dibuat pada api. Dan kuku ular itu dibuat daripada besi. Ingat ni besi ni bukan besi dunia ni. Besi alam barzakh untuk azab. Besi alam barzakh untuk mengazabkan. Ni beratlah. Dan lagi pula, maka berkata ia bagi mana? Laku tak? Bermula panjang tiap-tiap kuku daripadanya lah. Kalau ada tiap-tiap kuku tadi, daripada ular tadi tu merah. Bermula panjang tiap-tiap kuku daripada ular tadi. Perjalanannya sehari. Ya Allah. Kuku tak. Dan serta ular tadi beberapa tiar daripada besi, beberapa tukak, beberapa kukulan. Daripada besi pula. Ia ada tukak besi. Ular dalam kubur ni Allah Ta'ala buat. Dia ni buat pada mata api. Lagi pula dia pula ada tukak besi. Maka berkata ia ular akan banyak. Seperti suara halilintar. Ular tu kecek dengan banyak. Yang membelah gitu deh. Halilintar yang membelah. Pada berkata ia ular telah menyuruh akan daku oleh Allah Ta'ala Tuhanku bahawa aku palu, bahawa aku pukul, bahawa aku katok akan dikau kerana akan mensia-siakan semaya subuh hingga zuhur. Katok. Dan aku palu, aku pukul akan dikau kerana akan sia-siakan semaya zuhur hingga asar. Dan aku palu akan dikau hingga akan sia-sia akan semaya asar hingga maghrib. Dan aku palu akan dikau kerana akan sia-siakan semaya maghrib hingga isya. Dan aku palu akan dikau kerana akan sia-siakan semaya isya hingga subuh. Maka tiap-tiap kali memalu, tiap-tiap kali pukul akan ia ular akan banyak masuk ia banyak ke dalam bumi 70 hasta gelai. Sekali katok je boleh hasta. Pas bukan katok sekali tu sampai kiamat. Katok. Bila lagu tu maka memasuk oleh malaikat itu pula akan kuku malaikat pula ke dalam bumi itu. Ya malaikat lagi, ya ular lagi. Tu seksa tu ular pun katok buku, malaikat pun katok pun tak buku. Malaikat pun korek masuk, ular pun korek juga. Maka mengeluarkan ia malaikat akan banyak. Kamu dia memalu ia maka akan banyak pula. Ular pun katok, malaikat pun katok pula. Maka sentiasa ia malaikat tadi memalu hingga hari kiamat. Malaikat pun katok, ular pun katok. Allah. Na'udzubillah. Dia kata na'udzubillah minha. Kami minta artinya na'udzubillah minha. Kami minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada azab tadi. Azab semua tadi. Minta lindung lah. Kalau orang hak faham dah sini tak, takutlah di segi ni tak. Sebabnya benda ni kita hadis hak ulama dua ayat sahih tak faham tu suku merah. Tapi kalau benda ni ngoti sungguh, lah. Kalau kita cedek dah tak ada rugi langsung. Itu tak. Demo duk banyak kata. Kalau kita pak sikit-sikit tu tak ada air cedek dah. Kalau kita cedek, kalau ada air tak ada apa-apa. Tapi kalau kita tak cedek, kebetulan tak ada air sungguh. Berjelek lah kita. Wallahu a'lam.
Subhanallahumma wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata dia gerah. Nanti ni dalam kita jadi Nah, tapi ya tidak sahalah kalau kita kecek malam. Tapi kalau kita ngajar orang kampung tak usah royak tak apa, sah tak sah. Loh, ada kadang jadi 1/3 oleh. Mana kalau kita ngajar kampung lebih baik kita tak usah royak, tetap sah tak sah. Cuma kita royak sekadar hadis. Kampung tu. Lagi klik. Ya, lu mana? Tanya. Okey. Oh, ya. Aula. Dalam aula ni. Aula jangan kita buat ibadat yang lain kerana dituju masa tu untuk satu ibadat. Pasal kadang-kadang jadi pelik kalau kita tengok jadi tak molek kok. Kita duk ngajar yang mau duk pegang wasab sabti hero. Oh, tadi kena raji.